Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam ini. Hanya kepadanya lah kita minta segala pertolongan. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita tujukan ke atas keluarga, atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang telah melaksanakan amanah Allah ke atas dirinya, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga kita selawatkan ke atas keluarga Nabi serta para sahabat semuanya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin, muslimat, iaitu Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana. Engkau permudahkan segala urusan hidup kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami semua orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat Allah, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ataupun perbincangan ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, Engkau jadikanlah kami semua ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Ahlullah wa khassatuh. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna sakinah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami tenang hati kami dalam majlis ini khususnya. Warahmah, sempurnakanlah rahmatmu ke atas kami. Wa du'a al-malaikah, Engkau sertakanlah ya Allah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Wa zikrallahi fi man indah, dan ingatanmu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlismu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang udur, sakit yang ada dalam majlis ini khususnya, dan juga kaum muslimin muslimat umumnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau anugerahkanlah kepada kami faham dalam semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan beragama,
serta Engkau masukkanlah kami ini di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, Engkau maafkanlah segala kesalahan kami antara kami dengan Engkau, ya Allah, juga sesama kami, serta Engkau maafkanlah orang-orang yang telah pergi di kalangan kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah Engkau campakkan ke dalam hati kami rasa benci kepada sesama yang telah beriman denganmu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, mohon kepada Engkau agar Engkau santuni hidup kami serta merahmati kepada kami. Wahai Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Pemberi rahmat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini dalam kuliah bulanan kita. Hari ini kita nak muhasabah diri berkaitan dengan hari kita bertemu Allah. Hari kita bertemu Allah. Kita rujuk perbincangan kita pada 3 tempat hari ini kalau sempat. Yang pertama, kita rujuk kepada surah Insyiqaq sebagai satu objektif hidup sebelum kita bertemu Allah. Surah Insyiqaq ayat 7, 8, 9. Surah ini adalah surah nombor 84, berada pada muka surat 589. Kemudian kita akan rujuk kepada ayat 133 surah Al-Imran sampai ayat 137 yang menyebut tentang perkara-perkara yang kita kena bertegas, bersungguh-sungguh untuk memastikan kita tercapai objektif. Kemudian kita akan melihat yang terakhir sebagai suatu strategi surah Al-Hasyri ayat 10 sebagai suatu amalan harian yang memastikan kita mencapai strategi yang kita target. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tak nampak? Apa orang tak nampak ayat? Surah Insyiqaq ialah surah yang berkaitan dengan terbelahnya langit. Insyiqaq, izas sama'u syaqqat, bila langit terbelah. Dalam ayat 6, ayat 7, Allah menyebut fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kita baca selalu ayat ni, kan? Tetapi ayat ini maksud dia, kehendak dia besar. Ada 3 lapis yang kita nampak dalam ayat ni. Dia kata fa'amman, adapun orang yang utia, diberi kitab, utia, diberi kitabahu, kitab amalnya, biyaminihi, dengan tangan kanan.
Adapun orang yang diberi kitab amalnya, buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Adakah dia ambil dengan tangan kiri? Ada. Ayat 10. Cuma kita tak nak bincang. Ayat 10 mengatakan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ada sejenis diberi kitab dengan tangan kiri. Utiya, diberikan kitabahu, kitabnya wara', belakang punggung dia. Okey, ada dua jenis. Diberi kitab dengan tangan kanan, apa yang berlaku selepas tu? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ayat 8 atas tu. Maka nanti yuhasab, dia dihisab. Hisab yang yasira, yang mudah. Okey, yang berlaku pada dia. Lepas dia hisab, apa dia buat? Wa yanqalib, dan dia akan dikembalikan ila ahlihi, kepada keluarganya, masrura, dengan gembira. Itu isu. Yang ambil daripada belakang punggungnya macam mana? Ayat 11. Fasawfa yad'u thubura. Dia akan, maka nanti mereka berseru, malaikat tu, thubura, binasalah kamu ya Allah. Wa yasla, dan dia akan masuk sa'ira, api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia ni adalah saat di dunia dalam keluarganya gembira. Okey. Dua suasana je yang kita akan depan selepas kita mati dan dibangkit besok. Oleh sebab itu, apakah target kita sekarang? Apakah target kita sekarang? Kita nak pilih hak mana? Tak ada pilihan dah. Kalau kita nak selamat, kena ambil surah amal dengan tangan kanan. Kena ambil surah amal dengan tangan kanan. Tak kisahlah Ustaz ambil kanan ke kiri, mati belaka. Jangan tuan-tuan. Kita kena buat planning. Kita kena buat strategi. Kita kena buat sesuatu. Alhamdulillah lah, kita dah mari masjid, kita dah solat, kita dah buat apa. Tapi adakah selama kita duk buat ni confirm kita terima surah amal tengah kanan? Soalan. Kita baca Quran, kita kena teliti suasana ini. Kita buat strategi berbagai-bagai untuk nak berjaya dalam hidup, kan? Kita buat berniaga. Sebab apa berniaga? Untuk hidup. Untuk tidak miskin. Untuk tidak meminta-minta. Ada orang sanggup habis beribu-ribu semata-mata nak memodalkan untuk dapat kerja yang terbaik bila kita dewasa. Kita infak untuk anak kita beratus-ratus ribu. Strategi kita begini, hantar tuition, tuition bahasa Inggeris, tuition matematik, berbagai-bagai tuition. Sebab apa? Strategi untuk nak beri ilmu kepada anak-anak. Kelak bila dia dewasa, dia kahwin, dia boleh buat kerja, dia selamat. Bahkan bila mana kita tua, kan, kita tua, kita boleh tumpan dia. Relax kita di tua dah. Kita pun ada pencing dan seumpamanya. Kenapa kita dapat begitu? Sebab kita dah buat strategi-strategi yang lengkap, sempurna saat kita bekerja, saat kita hidup. Itu untuk dunia. Apakah untuk akhirat yang selama-lamanya di sana kita tidak pernah buat strategi? Dan setiap strategi dia ada target dia. Ada target dia. Jadi target yang kita nak
sekarang untuk akhirat apa? Pasti kita nak bila jumpa Allah. Ayat sebelum ni pun dia sebut, ya ayyuhal insan, ayat 6. Wahai manusia, muslimat yang dirahmati Allah, target kita sekarang ini dan sampai kita mati, pastikan kita buat kerja yang melayakkan kita masuk terima surat dengan tangan kanan untuk masuk syurga Allah. Langkah pertama, kita kena buat amal. Dah buat, alhamdulillah. Langkah kedua, pastikan amal yang kita buat ini confirm Allah terima. Macam kita bekerja di mana-mana syarikat, confirm dapat gaji. Okey, kita kena buat gitu kan, strategi. Letak target, menerima surah amal dengan tangan kanan. Yang kedua, aku mesti bekerja keras. Innaka kadih ila rabbik. Sesungguhnya engkau bekerja keras untuk bertemu Allah. Famulaki, kamu akan boleh berjumpa. Kalau tidak kerja kadih, tak kerja keras, tak boleh jumpa Allah. Tidak dibenarkan jumpa Allah. Berjumpa Allah itulah satu kebaikan. Bermakna dengan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Okey. Kita kena kerja. Dan langkah yang kedua, kita kena pastikan amal kita diterima. Okey, sekarang kita buat kerja apa? Kita buat kerja, kita belajar ni. Kerja kita ni. Tadi kita sembahyang subuh berjemaah, kerja kita. Ada tak orang tak mari jemaah? Ada. Tapi dia sembahyang kat rumah. Ada tak orang tak sembahyang? Rahul. Pasti. Anak saya sembahyang. Isteri saya sembahyang. Jiran saya tak cek pula. Nah, itu masalah kita kan. Jadi kita kena buat. Dan kita pastikan amal kita Allah terima. Semaya tadi Allah terima tak? Terima, alhamdulillah, pasti Allah terima. Sedap kau cakap pasti terima? Ya, sebab Allah kata di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang bercita-cita nak jumpa Tuhan yang mencipta dan memberi rezeki dan menjaga dia, hendaklah dia beramal, dan amal itu mesti soleh. Itu kita punya target, nak buat amal, tapi amal yang soleh. Kerana amal soleh itu sahaja yang ada markah, yang diterima Allah. Maka ulama buat kajian bagaimana amal itu jadi soleh. Diberinya beberapa tanda. Yang pertama, orang yang buat amal itu dia reti, dia tidak buat amal ikut-ikut. Yang kedua, orang yang buat amal itu mesti dia niat kerana Allah. Yang ketiga, orang yang buat amal itu tidak ada kerana illa Allah, kecuali kerana Allah. Yang keempat, dia buat dalam keadaan yang berterusan sampai dia mati. Dia tidak tinggal kerja-kerja perintah, ataupun dia tidak melakukan larangan-larangan Allah. Orang ini jamin confirm amal dia Allah terima dan amal soleh. Dia pun tambah sebab syarat amal soleh yang diterima itu kena banyak, kena timbang berat. Buku catatan amal itu mesti kena cukup. Jadi dia tambah. Hari ni kita solat subuh, datang lewat masjid, ada dia qomat 10 minit lepas azan, campur dengan azan. Ada 15 minit, ada 20 minit. Ada hak cepat tu tak ada berak pagi, cepat. Lepas pada azan terus kan, lepas azan sembahyang 2 rakaat terus qomat. Maka yang sakit perut tak sempat dah jemaah. Yang nak pergi kerja cepat tak boleh jemaah. Pak Rana kena buat fikir tu, kena strategi nak mendapat jamaah, sebab kita nak dapat pahala yang lebih.
Orang yang kerja jauh, kalau dia tunggu Masjid Syakirin 20 minit, memang tak boleh sembahyang Jumaat. Tetapi dia pergi masjid lama, dah sembahyang Jumaat. Masjid satu lagi, cepat lagi. Contohnya, Masjid Rahimah pukul berapa. Jadi kita kena, boleh jadilah, masjid sekitar dekat-dekat ni, kena buat strategi sikit. Kan? Kalau hak paling lewat, Masjid Syakirin, lewat 20 minit. Tunggu orang marah belakang. Ya, janganlah marah. Kalau rasa nak cepat, pergi masjid sebelah ni cepat. Lepas sembahyang 2 rakaat, qomat terus. Untuk siapa itu? Untuk orang kerja jauh, dia nak pergi cepat. Sembahyang. Untuk pakcik-pakcik orang sakit perut ni, Masjid Syakirin. Nah, sebab dia qomat lewat. Jangan marah. Tapi strategi kan, untuk beri peluang kepada orang-orang yang mencari pahala yang banyak ini. Allah, sakit kepala aku, sini cepat, sini lambat. Sakit kepala apa? Pilihlah. Kan? Pergi cokit, pergi sana boleh. Takkan nak cari masjid cepat lambat, tak boleh. Nah, sebab kita nak pahala ni. Kenapa berebut ustaz? Allah suruh berebut. Allah suruh berebut. Nanti kita baca surah Ali Imran ayat 133 ni, dia suruh berebut, dia suruh tumbuk untuk dapat pahala. Astagfirullah. Tumbuk, bukan tumbuk macam tinju tu. Macam bertinju, berebut untuk dapat pahala. Jadi tuan-tuan, berebut cari pahala. Saya sembahyang di rumah, isunya apa? Pahala sah. Satu dah. Itu pun kalau terima. Kalau tak terima, kan? Tapi saya yakin terima. Kalau tidak banyak, sikit. Sebab saya dah ada ilmu. Sebab saya niat kerana Allah. Sebab saya ikhlas. Sebab saya istiqamah sembahyang. Memang terima. Tapi sah. Nak penuh kita amal itu lambat. Kita umur dah 60. Kan? Orang 60 lah. 50. Orang muda-muda. Jadi kena buat gitu. Kena guna strategi. Cari. Okey, saya tekad, saya rancang untuk nak salat Jumaat tak tinggal. Dapat takbir yang pertama untuk markah penuh 27. Kalau sembahyang seorang 27 kali 2 rakaat subuh, berat tak berat kan? Lepas ni, lepas ceramah ni, saya tak akan balik kecuali sembahyang duha. Duha ni pahala haji dan umrah. Dia kena tahu. Orang sembahyang duha sebelum balik ke rumah, pahala dia haji dan umrah. Nak pergi haji umrah berat, habis biti. Nak dapat pahala senang je. Sembahyang duha 2 rakaat, apa sebaik-baiknya 4 rakaat, selepas matahari naik segala, dia sembahyang duha, pahala dia macam haji dan umrah. Di samping dia memperolehi kelebihan sunat duha, memudahkan rezeki, menenangkan hati, dan lain-lain lagi. Pahala tu banyak. Saya buat seminggu boleh markah banyak. Subhanallah. Dia letak dalam kita amal timbang berat, maka layak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu strategi kita. Jadi yang ketiga ialah kita mencari. Yang pertama tadi apa? Buat amal. Yang kedua, pastikan amal kita Allah terima dan amal soleh. Kita sebut 4 syarat. Yang ketiga, kita kena cari amal-amal yang pahala banyak. Dan itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintah sahabat-sahabat, jangan sembahyang seorang. Nampak pahala. Dan kita cari amal lubang-lubang yang banyak untuk dapat pahala. Sembahyang duha. Sebab duha itu dapat macam pahala haji dan umrah besar. Sedekah. Sebab sedekah itu RM1 menyamai 7,000 yang kita belajar dulu kan. RM1 menyamai 7,000. Kita sedekah. Senang ke susah, sedekahlah. Kerana itu adalah satu peluang yang cukup besar. Lepas pada ni, pergi kat kedai, jumpa kawan, makan, kita belanja. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Madinah, 4 perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan pada orang. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, semayalah waktu malam
saat manusia tidur. Wasilil arham, dan sambunglah silaturahim. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dalam keadaan tanpa hisab. Subhanallah. Kita buat benda-benda gini ni, benda Allah suruh. Ini strategi kita cari amal kan. Nombor 3, cari amal. Baik. Boleh ya? Dah banyak nama kita ni. Dah terima Allah, confirm terima. Dah banyak. Kita nak mati ni. Ada halangan tuan-tuan. Ada halangan. Ada halangan. Sebelum cerita halangan ni, ayat 133 hingga 137 kita tengok surah Ali Imran, surah yang ketiga. Surah Ali Imran ni ayat 133. Ayat ni ada 4 ada 4 perkara lah kita nampak ayat 133 ni. Dia suruh wasari'un, ayat 133 dia suruh berlomba-lomba secara bersungguh-sungguh. Wasari'u, dan bersegeralah, dia terjemah. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, tasarruk ni, at-tasarruk ni makna seolah kejar mengejar, berebut-rebut. Okey. Dia guna perkataan sari'. Sara'a yusari'u, ada pihak. Berbagai-bagai pihak. Kau solat dah? Allah, aku solat seorang tadi. Rugi kau esok, aku gerakmu, aku callmu. Itu panggil wasari'u. Bukan wasari'u ni aku nak jalan slow-slow, mutu aku nak suruh tak bunyi. Sebab kalau bunyi, dia sedar, dia boleh pergi masjid, aku tak nak bagi dia pergi masjid, aku nak utur lebih. Tak ada gitu. Style tasarak ni, kau cukup dah ke? Berapa? Hari ni semaya subuh kau pergi tak? Tak pergi. Esok aku gerak. Itu wasari'u. Wasari'u. Ada dua pihak, dia panggil musyarakah fil fi'li, kerjasama dalam melaksanakan, dan dia berbentuk berlomba-lomba dalam mencapai. Untuk dapat apa? Untuk bersih diri, ila maghfirah, untuk mendapat untuk maghfirah. Maghfirah ialah bersih diri, tidak ada dosa, maghfirah. Sehingga juga dia dapat wajannatin, dia dapat syurga. Apa perlombaan yang diminta di sini? Yang pertama, tengok dalam ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Target kita yang kita boleh buat ialah infak yang berterusan fis sarra', semasa senang. Yalah, masa senang kadang-kadang kita sayang duit kan. Ini loci apa ni? Habis subuh. Syuruk. Lepas lagi boleh duha. Dah balik kita habis ngaji, boleh sembahyang duha. Ataupun makan dulu. Selagi mana tak keluar masjid Kalau lagi makan kat kedai tak boleh Kalau makan bawah tu boleh lagi dalam masjid. Lepas makan, sembahyang duha. Atau sembahyang duha dulu. Jadi infak. Yunfiqun fis sarra'. Yunfiqun ni makna apa? Anfaqa yunfiqun. Infak. Nah, infak ni duit ke, tenaga ke, ilmu ke, termasuk belakang. Dia infak apa-apa yang dia boleh. Tapi biasa infak duit lah kan. Tapi termasuk semua. Fisarra, semasa dia senang, dia infak. Kadang-kadang kita masa senang ni kita tak ingat nak infak. Sibuk kerja, tak masuk pun duit masjid dan seumpamanya. Wad-dharra. Dharra ialah semasa susah kerana sakit. Darar, mudarat. Kan? Dia susah
Bukan susah apa? Sakit ataupun bankrupt ataupun apa sebab darat. Semasa susah ni dia kena infak juga. Macam mana nak infak? Kita umur 80, sihat dari sudut fikiran semua sekali. Cuma nak mari masjid tak boleh. Kaki bawa dah. Gaut lah apa. Tapi okey lah. Boleh lagi tak mari masjid? Pitih ada. Boleh lah kalau nak cari budak-budak muda, gaji dia tu untuk akak tolak dalam kursi nak mari masjid. Boleh lagi tak? Kita buat tak gitu? Ataupun kita kira uzur. Kira-kira uzur. Kita masa lebak uzur. Masa muda tak pergi. Masa tak uzur tak pergi. Bila uzur baru nak pergi. Tapi tak boleh dah uzur. Boleh tak kita infak duit, beli wheelchair hak boleh tekan jalan tu. Masjid nak naik tak boleh, masjid buat satu jalan untuk naik ke atas kan. Boleh tak? Ataupun tak payah. Okey. Ia tertentu kepada orang itu. Kalau dia rasa markah dia kurang, nak jumpa Allah, tak berapa layak nak terima surat amal dan tangan kanan, dia kena ikhtiar tu. Duit ada, wakafkan ataupun beri kepada orang yang miskin ni, buat kerja. Tolak, wheelchair mari semaya kan. Tak boleh masuk, takut kotor wheelchair, duduk tepi tu, buka pintu solat tepi. Pahala sama je. Berbanding dengan semaya di rumah. Allah, tua dah ustaz, dah muda tak lagi. Ataupun rasa tak cukup lagi, dah tak cukup lagi, nak supaya kita ini boleh terima surat, buat. Kalau mati tak ada dah. Dalam kubur tak boleh nak tolak dah. Nak naik dunia tak boleh dah. Kan? Ada orang duduk dalam kubur, kita jumpa hari tu, dia minta kerana dia nak naik pula. Tak boleh. Allah tak bagi. Dia kata, ya Allah, aku kenal, aku tahu dalam kubur ni berat, neraka tu kat, ya Allah, kena seksa. Aku nak bagi masa aku sikit nak naik. Dia kata tak boleh, tak boleh. Dia kata, aku beri masa mudah cukup dah, mu tak pergi. Aku beri sakit kamu, aku beri kamu gaut, aku beri kamu apa lagi kan, tak boleh jalan kaki, tapi mu ada pitih. Mu tak infak pun pitihmu untuk nak mari masjid secara wheelchair, secara tolak. Tak nak mari. Mu boleh pergi lagi. Apa mu tak pergi? Duk simpan duit kat bank. Mu bawa mati tak bawa pun. Beri kanak. Anak buat joli pula. Jadi tuan-tuan dan rahmat, kita kena fikir benda-benda gini supaya peluang yang ada di dunia ini dapat. Dan kalau kita baca dalam surah-surah yang lain, sepatutnya sebelum kita mati, kita boleh beribadat, tak ada sakit pun. Dalam surah Hud contohnya, kita boleh buat satu strategi. Kalau ikut proses ni, kita tak sakit kecuali mati. Gaut tu boleh diatasi bukan saja dengan ubat, tapi dengan ibadah. Ibadah yang pertama ialah infak semasa senang dan susah. Ini menyelesaikan penyakit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Tu atas tu kan. Tak nampak dah. Wal kadhiminal ghaidha. Strategi kedua selepas infak ialah kita kena kurangkan marah. Tahan marah. Ini peluang. Sebab dengan marah, lalu kita mengumpat, mencela, bangkit, dia akan menghancurkan amalan yang kita buat sebelum. Kita beramal dah kan, cukup banyak dah amal, tapi kita disebabkan isu-isu tertentu, kita marah. Marah lepas marah dia apa? Mu ni tak dengar, tak apa ni, tidak kenal jasa orang. Mu ingat dah aku buat kamu berapa banyak habis duit aku. Oh, bangkit dah. Dia marah. Okey, marah, bangkit habis. Bila bangkit, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau hapuskan pahala sedekah kamu dengan celaan dan ukit-ukitan.
Macam mana celaan dan ukitan? Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti seorang yang infak harta dia kerana riak, kepada nak tunjuk-tunjuk ke orang. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak ingat dia akan berjumpa Allah dan bertemu di hari akhirat. Tidak beriman pada Allah dan akhirat. Orang ni yang membatalkan. Kita takut sekali bila tak tahan marah. Oleh sebab itu lepas infak, tahan marah. Apatah lagi kita AJK masjid, imam ni kena marah selalu, kan? Tahan marah. Ada semalam kita mesyuarat di Nazir, ada satu masjid bila tumbuk puan ahli jemaah, kesnya dia buat tempat parking untuk AJK. Yang kawan ni dia parking situ, kan? Dia lepas dia parking situ, dia ambil kon tu, dia letak atas kereta. Apa dia letak atas kereta. Dia kawan ni orang panas juga. Mau siapa letak, kalau orang tumbuk. Orang masjid tumbuk, kan? Bila tumbuk orang marah kena takak, bila kena buang akhirnya. Dah tambah. Dia tak sabar, kan? Tak sabar. Jadi bila jadi imam, tepat orang benci. Ada tempat Nazir orang paling benci. Jadi tak apa, kita senyumlah benci. Dah sabar. Ada masa, ada orang yang suka, ada orang tak suka, kan? Jadi tugas kita ialah wal kadhim. Kadhim ni orang yang tahan. Kadhim al-ghaidha. Ghaidha ni marah, tahan marah. Nak supaya markah kita tak hilang, tahan marah. Itu yang kedua. Yang tiga dia sebut wal afi. Tak tubik, tak ditubik. Wal afina. Afi afiat. Afi maaf. Afin orang yang memaafkan aninas kepada orang ramai. Dalam hidup kita ni nak sihat, nak bahagia, kena maaf semua orang. Terutama keluarga kita, adik-beradik kita. Tuan-tuan, sebelum meninggal dunia, pastikan kita tidak ada orang yang kita benci. Dan kita tidak ada orang benci kita, kecuali kita pergi jumpa minta maaf. Kalau tidak, amal baik kita pun sangkut dan dihisap, nak kena pasti siapa yang salah dalam hal itu. Oleh sebab itu, usahalah walaupun berat untuk maaf-maafan. Setelah kita Allah maaf, kita kena jumpa orang yang kita berkomunikasi untuk bermaaf-maafan. Itu syarat masuk syurga. Syarat kita terima surat amalkan, tangan kanan. Ada tiga di sini. Infak fis sarai wad dharra wal kadhimin al ghaidha. Yang keempat, yang ketiga ialah wal afina 'anil nas. Infak semasa senang dan semasa susah, tahan marah, maaf semua orang, dan orang ini adalah ahli syurga. Satu lagi yang keempat dalam ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Okey. Maksudnya orang-orang yang apabila dia terbuat fahishatan, perbuatan yang keji. Perbuatan keji ni perbuatan yang Allah larang dia buat. Fahishat masuk semua. Hak jenis larang dia buat juga. Au zalamu anfusahum, ataupun mereka menganiaya diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Zalim diri sendiri ni ialah dia tinggal hak Tuhan suruh. Orang zalim ni adalah orang yang tak buat hak dia janji nak buat. Dulu semasa Allah tanya kita semasa alam roh, tidakkah aku Tuhan kamu? Ya. Dan aku bersaksi. Tiba-tiba Allah perintah suruh semayang, dia tak semayang. Dia zalim diri. Suruh tutup aurat, tak tutup aurat. Dia zalim sendiri. Suruh menghormati ibu bapa, tak hormat itu ibu bapa. Dia zalim sendiri. Maka orang ini berdosa. Orang ini buat satu kesalahan. Bagaimana dia nak selamat?
Kata Allah, zakarullah, dia terus teringat pada Allah SWT. Dia zikir pada Allah. Lalu wastaghfarun, dia diselangi dengan minta maaf kesalahan itu. Salah tetap salah kita, sama ada meninggal ataupun melaku yang dilarang. Dia ingat pada Allah, wastaghfaru li dhunubihim, dia minta maaf banyak-banyak terhadap kesalahan yang dia buat. Dan dia yakin, wa man yaghfiru dhunuba illallah, tak ada siapa yang boleh maaf dia kecuali Allah. Sesama kita ni, kita kena minta doa supaya hati kita lembut, hati sahabat kita lembut, untuk kita bermaafan. Itulah tuan-tuan dirahmati Allah. Strategi 4 strategi di sini yang kita kena buat. Pertama apa dia? Banyakkan infak. Lebih-lebih lagi masa kita susah. Kalau infak masa susah untuk diri kita, belilah penolak untuk mari masjid. Kerana itu masih lagi ada peluang di dunia untuk kita buat amal. Yang kedua, kita tahan marah, khususnya orang-orang yang berada jawatan. Yang ketiga, bermaaf-maafan walaupun berat, selesaikanlah. Yang ketiga, yang keempat, kalau terbuat benda yang dilarang ataupun tertinggal benda yang diperintah, segera kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubat. Dan jangan lagi walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak buat lagi apa yang dia telah buat. Allah maj'alna minhum, ya Allah jadikanlah kami di antara orang-orang yang 4 golongan ini. Dalam mencapai 4 ini, kita kena buat satu doa. Doa ini berada pada surah Al-Hashri. Cari surah Al-Hashri. Okey, surah Al-Hashri, surah Haji, surah Rum, surah Sajdah, surah Sabah, surah Yasin, surah Ghafir, surah Syura, surah ini, surah Al-Hashri, Muhammad, Hujurat, Qaf, ni Zariyat, Sur, Najm, Qamar, Rahman, Waqi'ah, mana? Ni Al-Hashr, kita tekan ni, surah Al-Hashri. Satu amalan yang kena buat sentiasa untuk mencapai tadi, supaya Allah santuni hidup kita, kita kena amalkan surah Al-Hashri. Ayat berapa? Ayat 10. Ni walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang sesudah mereka. Mereka ni ialah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara Muhajirin dan Ansar yang telah dijamin syurga oleh Allah. Yang datang selepas mereka, yaqulun, mereka berkata, yakni berdoa dengan jelas doa mereka. Yaqulun, mereka berkata, berdoa dengan doa yang terang. Sebab dia guna yaqulun. Apa dia berkata? Berdoa. Rabbana ighfir lana, 1. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, 2. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, 3. Rabbana innaka raufur rahim, 4. Dalam doa ini dia kena dapat 4. Yang pertama, bersih diri. Rabbana ighfir lana, pastikan dosa dia diampun Allah dan dosa sesama dia selesai. Syarat pertama. Syarat yang kedua, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah ya Allah saudara-saudara kami alladzina, yang mereka itu sabaquna, mendahului kami, bil iman, dengan kematian dalam iman. Dia minta maaf. Dia minta maaf pada mak ayah dia, minta maaf kepada saudara dia yang telah pergi. Ini di antara kewajipan kita untuk memastikan. Yang ketiga, ni hak mati, bersih diri, hak mati doa. Wala taj'al, yang ketiga, janganlah engkau jadikan fi qulubina, dalam hati kami ya Allah, ghillan, kedengkian, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang telah beriman. Ni saat kita duduk dalam masjid ni, contoh sama kita ni tak ada dengki berdengki.
Kalau ada dengki, kena doa dengan doa ni. Dia akan hilangkan sifat-sifat dengki, benci, marah tu. Yang keempat ialah Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka raufur rahim, engkaulah Tuhan yang maha penyantun. Hak ni tak minta. Ada apa hak minta? Rahim, maha penyayang. Doa ni kena tahu dua benda kita nak setelah kita bersih diri, setelah kita doa untuk ibu bapa yang telah pergi dan sahabat yang telah pergi, dan hidup kita harmoni, bermaaf-maafan. Dua perkara kita perlu dalam hidup kita, dalam sebuah negara kita. Yang pertama, Rauf. Rauf ini maha penyantun. Nak apa? Nak ra'fah. Ra'fah ialah Allah menyantuni hidup kita. Apa itu? Menyusun hidup kita. Kalau hal ni tak betul, Allah akan jaga. Kan jangan buat tak betul. Itu santuni Allah. Kita nak ra'fah, satu. Yang kedua, kita nak rahim Allah. Sayang Allah ialah rahmah. Maknanya setelah kita bersatu padu, kalau kita buat yang terbaik, kita dapat ra'fah Allah, jagaan Allah. Allah jaga kita. Setelah Allah jaga, Allah beri rahmah. Rahim ialah rahmah hasilnya. Rahmahnya ada 3. Allah beri ekonomi bagus, masyarakat bersatu, negara aman. Satu, dia beri hal ni. Dan mereka itu diredai Allah. Allah setiap kebaikan yang dia buat, Allah bagi pahala. Dia dapat pahala. Yang ketiga, rahmat ini ialah Allah akan lepaskan mereka dari sebarang musibah dan keburukan saat berada di dunia, apatah lagi di akhirat. Maknanya doa ini, bersih diri, doa untuk si mati, menyatukan sesama beriman, dapat jagaan Allah, ra'fah Allah, dan dapat segala keperluan. Kalau standard ni diperoleh oleh negara-negara itu akan hebat. Jadi oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji dengan berkata, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, sentiasa berkata, guna